Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid semua sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Bersua kembali bersama cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Masih lagi tema 6, Semangat Cinta akan Negara, Unit 18, Bersyukurlah. Tajuk kita pada hari ini, Pengorbanan Wira Negara. Buku teks halaman 101. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu standard kandungan. Standard kandungan kita pada pagi ini 3.7 menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai grade dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita 3.7.1 menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Objektif kita pada pagi ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Manakala kriteria kejayaan murid pada hari ini, murid dianggap berjaya apabila dapat melengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana. Sebelum cikgu meneruskan lagi pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu terangkan dahulu apa itu penanda wacana. Penanda wacana digunakan sebagai rangkai kata yang menghubungkan ayat. Kedua, digunakan sama ada dalam perenggan yang sama atau perenggan baru supaya ayat lebih teratur dan mempunyai kesinambungan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, kebiasaannya ditulis di hadapan ayat. Maksud di sini, penanda wacana ini kebiasaannya ditulis di hadapan ayat. Baiklah, murid-murid. Hari ini, cikgu akan terangkan 3 contoh penggunaan penanda wacana di dalam karangan. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh penanda wacana yang digunakan dalam permulaan perenggan. Contohnya, pada masa kini, sejak akhir-akhir ini, pada zaman dahulu. Itu adalah contoh penggunaan penanda wacana dalam permulaan perenggan dalam sesebuah karangan. Manakala contoh yang kedua ialah perenggan isi. Perenggan isi. Contoh kebiasaan yang kita gunakan penanda wacana seperti di samping itu, selain itu, sementara itu, seterusnya. Iaitu kita gunakan penanda wacana ini perenggan demi perenggan di bahagian isi untuk menyambungkan perenggan demi perenggan tersebut. Faham tu murid-murid? Kebiasaannya kita gunakan ini dalam penulisan ulasan. Dan seterusnya, contoh yang ketiga cikgu bagi di sini ialah penggunaan penanda wacana dalam perenggan penutup bagi sesebuah karangan. Contohnya, kesimpulannya, sebagai penutup, akhirnya, konklusinya. Faham murid-murid? Cikgu harap murid-murid faham bagaimana penggunaan penanda wacana ini digunakan dalam sesebuah penulisan karangan. Bagaimana kita nak gunakan permulaan perenggan,
bagaimana kita nak gunakan permulaan isi perenggan, bagaimana kita nak gunakan penanda wacana di perenggan penutup. Boleh? Okey. Aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid perlu melengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana yang telah cikgu terangkan tadi. Baiklah, mari kita lihat petikan di muka surat 101 ini. Terdapat 4 gambar yang telah diberikan di sini. Jadi, murid-murid perlu melengkapkan karangan ini berdasarkan gambar-gambar yang telah diberikan sebanyak 4, iaitu sebanyak 4 perenggan menggunakan penanda wacana. Jadi pendahuluan dia dah bagi dan penutup pun telah diberikan di situ. Baiklah, mari kita lihat petikan yang telah diberikan di bahagian pendahuluan. Bagaimana penggunaan wacana dalam pendahuluan karangan yang telah disediakan. Baiklah, kita lihat di sini. Pada minggu lepas, di sini adalah penanda wacana untuk permulaan perenggan pertama, iaitu perenggan pendahuluan. Jadi, pada minggu lepas, Imran dan kawan-kawannya menonton tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Selain mempertahankan negara, mereka juga menghulurkan bantuan kepada rakyat. Selain ini pun adalah penanda wacana, menyambungkan ayat. Untuk perenggan yang kedua, dalam tayangan tersebut, jadi di sini ada tanda pensel, murid-murid perlu menyudahkan cerita berdasarkan gambar yang telah diberi menggunakan penanda wacana. Baiklah, murid-murid, sebagai panduan untuk mengarang menggunakan gambar dan juga penanda wacana, kita lihat contoh yang cikgu berikan di sini. Perkataan yang diberikan di sini berkumpul dan juga bersedia. Berkumpul dan bersedia. Kamu nampak gambar kan? Biasa satu perenggan mesti ada 3 ayat ataupun 2 ayat lah. Okey, tapi sebaik-baiknya biarlah 3 ayat. Ini contoh yang cikgu bagi ya. Jadi kamu nampak di sini mereka berkumpul, bersedia. Berkumpul untuk apa? Bersedia untuk apa? Mari kita lihat bagaimana penggunaan penanda wacana dalam perenggan yang pertama. Dia dah bagi di sini ya, dalam tayangan tersebut, iaitu penyambung daripada pendahuluan tadi. Anggota ATM berkumpul di tempat pemindahan. Ini gambar dia berkumpul. Mereka bersedia untuk menaiki bot bagi menyelamatkan masa banjir. Nampak kan? Diturunkan bot untuk menyelamatkan masa banjir. Okey. Baiklah, mari kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua, perkataan yang diberi di sini ialah berpindah dan juga perkataan membantu. Nampak kan? ATM di sini menolong masyarakat di sini berpindah. Membantu masyarakat di sini berpindah. Jadi mari kita lihat bagaimana penggunaan penanda wacana untuk menyambungkan isi pertama tadi dengan isi kedua. Ya, di sini cikgu gunakan penanda wacana selepas itu. Selepas itu. Selepas itu, mereka membantu masa banjir yang terperangkap untuk berpindah ke tempat yang selamat. Jadi penggunaan penanda wacana di sini ialah selepas itu. Selepas itu. Boleh? Nampak kan? Saya dah terangkan tadi, penanda wacana digunakan biasanya di hadapan perenggan untuk menyambungkan isi dengan isi yang lain. Gambar yang ketiga. Perkataan yang diberi di sini adalah memasak dan juga perkataan bergotong royong.
Jadi murid-murid perlu menggunakan perkataan tersebut untuk membina ayat bagi perenggan yang ketiga. Dan bagaimana kita hendak menggunakan penanda wacana untuk menyambungkan cerita daripada perenggan yang pertama tadi. Jadi kita lihat di sini ya. Cikgu gunakan di sini ialah selain itu. Selain itu. Sebab yang pertama tadi kamu dah nampak. Perenggan yang kedua tadi, anggota menolong, membantu masa banjir berpindah. Selain itu, anggota juga menolong memasak makanan untuk masa banjir. Kerja-kerja memasak itu dilakukan secara bergotong royong dengan masa banjir. Jadi, penanda wacana yang digunakan di sini ialah selain itu. Selain itu. Nampak kan? Penanda wacana yang telah digunakan di situ. Cikgu harap murid-murid faham bagaimana hendak menggunakan penanda wacana dalam perenggan isi. Kita lihat gambar yang terakhir. Perkataan yang diberikan di situ ialah perkataan mencuci dan mendirikan. Kita lihat bagaimana penggunaan penanda wacana dalam perenggan terakhir ini. Okey, cikgu pilih penanda wacana di sini ialah selepas banjir surut, anggota ATM membantu dengan mencuci rumah mangsa banjir. Mereka juga mandikan rumah baharu untuk mangsa yang tiada rumah kerana dihanyutkan oleh arus banjir. Jadi, penanda wacana yang cikgu gunakan di sini ialah selepas banjir surut. Okey. Nampak bagaimana penggunaan wacana dalam perenggan-perenggan yang cikgu telah terangkan tadi. Cikgu harap murid-murid boleh menggunakan penanda wacana yang telah cikgu terangkan untuk membuat latihan mengarang berdasarkan gambar yang telah diberikan dalam buku teks muka surat 101. Boleh? Cikgu harap murid-murid boleh mengarang menggunakan penanda wacana berdasarkan gambar yang telah diberikan tersebut. Cikgu harap ya, murid-murid boleh menggunakannya sebaik mungkin. Baiklah murid-murid, cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu harap murid-murid boleh menggunakan penanda wacana sebaik mungkin dalam mengarang sesebuah karangan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Sebelum murid-murid meninggalkan channel cikgu, jangan lupa sokong cikgu untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik dengan menekan butang subscribe, loceng dan juga share video-video cikgu ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.